segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan baginya, dan itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali hanya orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, dan itu adalah satu kebaikan baginya. Jika ditimpa suatu musibah, dia bersikap sabar, dan itu adalah satu kebaikan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a aw kama qala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi peluang dan ruang yang ada ini untuk kita sama-sama melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam slot pengajian kitab kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi diberi keimanan, kita masih lagi diberi istiqamah. Jadi seperti biasa kita mengedepankan kitab yang saya sebutkan tadi, iaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi pada muqaddimah ataupun pendahuluan kata-kata Imam An-Nawawi. Dan kita berhenti kali terakhir kita jumpa pada bulan 2. Jadi dah lama sangat kita tidak bertemu. Dan insya-Allah malam ini tuan-tuan kita sambung lagi pengajian kitab kita. Cuma saya rasa mungkin tak sempat nak sambung yang tempat kita berhenti. Tetapi kita masih lagi membaca kitab yang sama. Cuma saya kedepankan sedikit. Kedepankan sikit sebab seni sebagai mukaddimah ataupun pendahuluan kita setelah lama kita bercuti. Sebab kalau kereta tuan-tuan tak lama kita tak start, mungkin payah nak start. Jadi saya pada malam ini ambil beberapa hadis untuk kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan hadis ini memberi manfaat pada diri kita semua. Jadi hadis ini juga masih lagi saya ambil daripada kitab yang sama. Cuma kalau sempat kita baca pendahuluan Imam An-Nawawi yang kita tinggalkan pada bulan 2 baru ni. Hadis tersebut tuan-tuan saya ambil daripada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 daripada kitab yang sama, iaitu kitab Riyadhus Shalihin, muka surat 84. Yang mana hadis ini dimuatkan dalam bab yang ketiga, itu bab sabar, menceritakan tentang sabar. Jadi hadis pertama, wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah,
wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh luar biasa keadaan orang mukmin itu. Segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan baginya, dan itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali hanya orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, dan itu adalah satu kebaikan baginya. Jika ditimpa suatu musibah, dia bersikap sabar, dan itu adalah satu kebaikan baginya. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik tuan-tuan, hadis ini Nabi sebut ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa keadaan orang mukmin itu, Nabi kata. Tuan-tuan, kalimah ini seolah-olah Nabi memuji orang mukmin, memuji kita. Seolah-olah Nabi kata, aku rasa kagum, aku rasa bangga dengan seorang mukmin ini. Kenapa tuan-tuan Nabi boleh mengatakan ajaban li amril mu'min? Luar biasa orang ini. Aku kagum dengan orang ini. Aku rasa bangga dengan orang ini. Iaitu Nabi sebut lagi, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi kata kerana sesungguhnya amrahu, semua urusan, kullahu khair, baginya baik baginya. Tuan-tuan, Nabi kata semua urusan yang berlaku dalam kehidupan orang mukmin membawa kebaikan kepadanya. Maknanya apa saja yang berlaku dalam kehidupan orang mukmin, dia jadikan sebagai suatu kebaikan. Sama ada kebaikan itu dia bersangka baik dengan Allah, ataupun kebaikan itu dia akan menjadikan suatu itu saham dia pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan, umur kita, tuan-tuan, ulama bahagikan kepada dua bahagian. Umur yang kita ada ini, tuan-tuan, dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama, tuan-tuan, umur kita dihabiskan dengan perkara-perkara yang menggembirakan, perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa seronok ataupun mudah kita faham. Bahagian umur ini kita bahagikan dalam kenikmatan. Kita rasa seronok, kita rasa gembira, kita rasa tuan-tuan happy. Sebahagian umur lagi, bahagian yang kedua, tuan-tuan, ulama kata kita habiskan umur kita dengan perkara-perkara yang mendukacitakan, perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa sedih, rasa sukar, sebab perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa susah hati. Jadi tuan-tuan, semua urusan tadi semua orang ada ya. Ada sama ada di bahagian pertama ataupun bahagian kedua. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita ketawa, esok pula kita menangis. Semalam kita nampak dia rasa happy saja, hari ini nampak dia pula muka durjana, masam. Semalam kita nampak dia sihat, hari ini nampak dia sakit. Begitulah tuan-tuan kehidupan manusia. Tidak semua orang happy 24 jam, tidak ada. Jadi tuan-tuan, umur tadi dibahagikan dengan dua bahagian tadi. Sama ada kita berada dalam kenikmatan ataupun berada dalam satu musibah. Tapi Nabi sebut inna amrahu kullahu khair. Semua perkara, tak kiralah kamu berada dalam kenikmatan ke, kamu rasa gembira ke, kamu rasa susah hati ke, bagi orang mukmin tuan-tuan, benda itu semua mendatangkan kebaikan baginya. Malah Nabi sebut lagi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Benda ini tak akan berlaku pada seseorang pun, Nabi kata. Hanya kepada orang mukmin sahaja, Nabi kata, illa lil mu'min, kecuali orang mukmin sahaja. Tuan-tuan, Nabi tak sebut muslim. Nabi tak sebut muslim, maknanya Nabi tak sebut kalimah orang Islam. Muslim orang Islam, mukmin orang beriman. Nabi kata benda ni tuan-tuan tak akan berlaku kepada orang lain kecuali hanya berlaku kepada orang mukmin. Dan Nabi tak sebut kalimah muslim. Kenapa? Kerana semua orang beriman ataupun semua orang mukmin itu confirm dia adalah orang Islam. Tetapi tidak semua orang Islam dia adalah orang mukmin. Maknanya tuan-tuan, ramai hari ini orang Islam atau sebahagian orang Islam
nama Islam, betul tak? Bin Islam, tapi perangai lebih kurang acung-acing saja, betul tak? Dia tak beriman. Sebab itu Nabi kata benda ini takkan berlaku, hanya berlaku kepada orang mukmin. Mukmin maknanya orang beriman. Tuan-tuan, setengah orang bila dia dapat nikmat, mungkin dia dekat dengan Allah. Bila dia dapat musibah, dia pula bersangka buruk dengan Allah. Ataupun sebaliknya, setengah orang masa dia susah, tuan-tuan, dia dekat dengan Allah. Bila Allah bagi kenikmatan, tuan-tuan, dia dah mula sombong dan belagak. Tetapi benda ini takkan berlaku kepada orang lain kecuali hanya orang mukmin sahaja. Sebab itu semua benda tadi, tuan-tuan, menyebabkan dia mendapat kebaikan. Macam mana tu Ustaz baik? Hadis ni ada lagi huraian lebih jelas lagi. Iaitu yang pertama, in asabathu sarra syakara. Nabi kata, tuan-tuan, ciri orang mukmin yang aku rasa bangga yang luar biasa ini yang pertama, apabila dia mendapat suatu perkara yang menggembirakan dia, maknanya dapat nikmat, dia buat apa, tuan-tuan? Syakara, dia bersyukur. Bila sebut nikmat, tuan-tuan, banyak benda. Antara nikmat yang mudah kita faham ialah nikmat harta, nikmat kekayaan. Semua manusia, tuan-tuan, ingin nak jadi kaya, tapi tak sampailah setiap hari nak berniat, setiap hari nak dapat juta-juta, tuan-tuan. Orang mukmin ni dia tengok juga juta-juta pun kalau halal haram tak tengok, tak boleh. Jadi, tuan-tuan, nikmat yang paling disukai oleh manusia apa dia, tuan-tuan? Nikmat harta. Semua orang nak hartanya bertambah. Semua orang kalau boleh nak jadi dia kaya. Tak ada seorang pun, tuan-tuan, saya jumpa semenjak saya lahir hari sampai hari ni, saya tak pernah jumpa lagi seorang yang, Ustaz, saya ni pelik sikit, saya tak suka jadi kaya, Ustaz. Setiap hari selepas solat saya berdoa, ya Allah, janganlah jadikan aku kaya, ya Allah. Ada kat sini, tuan-tuan? Nak tunjuk, nak tengok sikit muka dia, ada? Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Nabi sendiri yang sebut dalam satu hadis, Nabi kata sekiranya anak Adam itu diberi suatu lembah, dan lembah ini, tuan-tuan, isinya emas. Maknanya lembah, tuan-tuan, besar. Lembah ni biasanya air, tak? Tetapi Nabi kata sekiranya anak Adam itu diberi satu lembah daripada emas, jadi lembah tersebut emas, nescaya dia nak 2 lembah. Kalau diberi 2 lembah, dia nak 3 lembah emas. Begitulah seterusnya. Nabi kata dia tidak akan mengenyangkan, tidak akan memuaskan illa turab, kecuali tanah. Sebab itu, tuan-tuan, semakin kaya kita nak kaya lagi, semakin dapat harta nak lagi, tuan-tuan. Jadi nak cerita bahawa nikmat yang paling kita suka ialah nikmat harta. Nikmat harta. Bagi orang beriman, tuan-tuan, apabila dia dapat suatu nikmat, tak kira nikmat harta, nikmat apa sekalipun, apa yang perlu dibuat, tuan-tuan? Syakara. Dia menjadi orang yang bersyukur. Dia bersyukur. Dia tak sombong, dia tak belagak, dia tak takabur. Malah dia bersyukur. Nabi sebut apa, tuan-tuan? Fakana khairallah. Itu baik baginya. Tuan-tuan, Nabi kata orang yang dapat nikmat, dia bersyukur, dia itu kebaikan baginya. Kenapa, tuan-tuan? Sebab syukur itu salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Bila sebut ibadah, tuan-tuan, dapat pahala. Sebab itu syukur, tuan-tuan, bukan hanya sekadar duduk syukur, ya Allah, tak ada, tuan-tuan. Syukur ini ulama kata nak jadi hamba yang bersyukur mesti ada 3 ciri. Pertama, syukur itu bil qalb, syukur bil qalb. Maknanya syukur melalui hati. Kita yakin, kita percaya datangnya semua ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua, tuan-tuan, dipanggil syukur bil lisan. Itu syukur dengan lidah. Itu dengan lidah macam mana kita sebut alhamdulillah, ya Allah, syukur hari ini dapat lagi datang ke masjid. Alhamdulillah, syukur ya Allah hari ini masih lagi sihat, tuan-tuan. Itu syukur dengan lidah. Syukur yang ketiga dipanggil syukur bi'a'dha'ul jawarih. Syukur dengan anggota tubuh badan kita. Contoh, kita sihat, kita syukur macam mana itu kita buat apa yang Allah perintahkan. Kita ada harta lebih, tuan-tuan, syukur itu ialah dengan kita mengeluarkan zakat, kita menginfakkan pada jalan Allah, kita bantu orang yang memerlukan. Itu namanya syukur. Antara syukur, tuan-tuan, yang biasa kita sebut melalui lidah, yang kita selalu alhamdulillah ya Allah syukur, alhamdulillah ya Allah syukur, betul tak? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam satu hadis,
Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi sebut, "Lau anna dunya Lau anna dunya bihadafiriha fi yadi rajuli min ummati thumma qala alhamdulillah kana alhamdulillah afdalu min dhalik." Nabi kata, lau anna dunya, sekiranya dunia ini dan segala isinya tuan-tuan milik seorang lelaki daripada umat aku. Nak kata tuan-tuan, Nabi nak kata bahawa orang ni kaya tuan-tuan. Kaya tak kaya tuan-tuan, dunia dan isinya milik dia. Kita hari ni tuan-tuan dianggap kaya kalau kita ada 500 hektar kebun kelapa sawit. Kita ada 500 hektar ada kebun musangking, betul tak? Ni tuan-tuan bukan sekali 5 hektar tuan-tuan, 500 hektar. Bumi dan isi milik dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi kata, lau anna dunya bihadafi fiha fi yadi rajulin ummati min ummati. Nabi kata berada di tangan umat aku. Nak kata dia kaya. Lalu dia kata apa tuan-tuan? Dia kata alhamdulillah. Thumma qala alhamdulillah. Lalu dia berkata alhamdulillah. Dia bersyukur dengan nikmat kekayaan yang dimiliki tadi. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya ni pun dengan izin kau ya Allah. Lalu dia bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kana alhamdulillah afdalu min dhalik. Alhamdulillah itu lebih baik daripada kekayaan yang dimilikinya tadi. Kita pun pelik tuan-tuan, dunia dan milik dia tuan-tuan, tiba-tiba Nabi kata alhamdulillah yang dilafazkan tadi, yang tidak memerlukan modal, yang tak penat, yang mana-mana, di mana-mana kita boleh sebut. Tuan-tuan, Nabi kata lebih baik daripada kekayaan yang kita miliki tadi. Pelik tu. Sedangkan alhamdulillah tuan-tuan tak habis modal pun. Ada setiap kali kita sebut alhamdulillah, habis RM50 kat poket kita. Atau setiap kali kita sebut alhamdulillah, dalam ATM bank kita ataupun dalam tabung haji kita habis RM50 tuan-tuan. Ada? Tak ada. Nak kata tuan-tuan sebut alhamdulillah tak memerlukan modal, tak habis duit sikit pun. Malah tuan-tuan tak letih pun. Ada, kita kata, kenapa Mat berpeluh-peluh semacam, berasa sesak nafas ni, letih semacam ke, buat apa? Aku sebut alhamdulillah tadi, ya Allah, rasa letih. Ada tuan-tuan? Tak ada. Tapi Nabi kata alhamdulillah yang tak kita rasa tak letih bila sebut, tak habis duit bila kita sebut. Nabi kata itu lebih baik daripada kekayaan yang dimilikinya tadi. Itu dunia dan segala isinya. Kenapa tuan-tuan? Ulama menghuraikan hadis ini dengan dua perkara. Kenapa alhamdulillah itu lebih baik daripada harta yang dimiliki tadi? Dua perkara ulama kata. Yang pertama sekali, kerana harta kekayaan yang kita miliki ini tidak akan kekal selama-lamanya bersama kita. Sama ada dia meninggalkan kita dulu ataupun kita yang meninggalkan dia dulu. Kalau dia meninggalkan kita maknanya bankrupt. Hari ni ramai yang jatuh miskin. Dulu kaya, gaji ribu-ribu tuan-tuan, belah-belah ribu. Hari ni ya Allah tak ada kerja. Maknanya dia meninggalkan kita dulu. Atau kita yang meninggalkan dia dulu. Maknanya kumpul harta, kumpul pun tak sempat nak makan, dia dah meninggal. Maka harta dia tak bawa satu sen pun walaupun dia sayang. Tetapi alhamdulillah yang disebutkan tadi tuan-tuan, dia akan bersama-sama, kekal bersama-sama sampai hari akhirat. Sebab itu Nabi kata alhamdulillah itu lebih baik daripada kekayaan yang dimilikinya tadi. Yang kedua, kenapa alhamdulillah itu lebih baik daripada kekayaan tadi? Kerana ulama kata, kerana nak sebut alhamdulillah tuan-tuan bukan sebarang orang, bukan calang-calang orang. Hanya insan-insan terpilih saja yang boleh sebut alhamdulillah. Contoh paling mudah tuan-tuan, masa kita muda dulu tuan-tuan, boleh berlari, boleh main bola, boleh naik basikal. Jarang kita kata alhamdulillah ya Allah hari ni boleh sumbat gol 5 gol. Ada tuan-tuan? Tak ada. Tapi hari ni tuan-tuan baru kita rasa nikmat tu ada. Bila naik tingkat yang kedua tuan-tuan, naik 2 tangga je tuan, kita rasa alhamdulillah ya Allah boleh juga aku naik tangga yang kedua, betul tak? Alhamdulillah ya Allah hari ni bolehlah makan 11 durian, tak apa-apa lagi, betul tak? Dulu bukan main lagi tuan-tuan kita makan, tapi jarang kita kata alhamdulillah. Sebab itu alhamdulillah tuan-tuan lebih baik Nabi kata daripada kekayaan kita. Bila sebut alhamdulillah bersyukur tuan-tuan, saya baru ni teringat satu kisah. Baru-baru ni tuan-tuan, saya ingat lagi hari pertama kerajaan negeri Selangor
membenarkan dan mengizinkan kita solat Jumaat dan di masjid ataupun di surau, sama ada solat Jumaat ataupun solat fardu. Setelah beberapa bulan ditutup, saya rasa ya Allah seronok tuan-tuan. Bila kerajaan negeri mengisytiharkan negeri Selangor boleh solat balik dah, solat fardu dan solat Jumaat di masjid ataupun surau mengikut SOP yang telah ditetapkan. Antaranya surau tidak boleh lebih 40 orang. Masjid yang besar tidak lebih pada 1000 orang. Jadi tuan-tuan, masa tu pihak masjid, pihak surau terpaksa buat suatu perkara supaya berlaku adil kepada jemaah. Contohnya surau tuan-tuan, taman ramai orang, 1000 orang, tiba-tiba boleh 40 orang saja tuan-tuan, tak? Jadi mereka buat pendaftaran, sama ada pendaftaran melalui online ataupun Google Form, ataupun pendaftaran melalui manual, datang ke masjid daftar sendiri. Siapa yang daftar awal dapat nombor, maknanya dia ada senarai masuk masjid ataupun surau. Yang datang selepas itu minta maaf, tunggu minggu lain, minggu depan pula. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa tu saya sengaja tak daftar nama di taman saya. Bukan saya tak solat, saya tak suka solat di Jumaat di masjid, tetapi sebab saya bertugas di luar kawasan. Saya bertugas di luar tempat saya tinggal. Jadi saya biarkan orang daftar lah. Kalau saya daftar, tiba-tiba hari Jumaat saya pergi tempat lain, rugilah orang. Dan saya harap saya bolehlah masuk masjid. Dan setahu saya tuan-tuan, kebanyakan masjid dia ada senarai dia. Siapa yang ada senarai dalam list ni baru boleh masuk. Kalau tak ada, minta maaf, boleh balik. Kebetulan saya bertugas dekat satu kawasan ni ada masjid, dan kami tak daftar pun sebab kita bukan ahli taman dia. Tapi rupanya saya dengar berita bahawa masjid ni, dia kata walaupun tak ada dalam senarai, dibenarkan masuk siapa yang tak dalam senarai list tadi, sekiranya dia datang awal. Saya masuk tuan-tuan, ajak kawan-kawan saya, kita jom kita pergi solat. Ustaz, boleh ke kita bukan ahli qaryah dia? Saya dah daftar, kampung saya berapa bulan dah tak dapat lagi, dia kata. Tak, saya dengar masjid ni dia buka peluang kepada orang yang tak ada nama, tapi dengan syarat datang awal. Saya jom, dia kata jom. Saya pun nak pergi awal tuan. Kami sampai di mana depan pintu masjid sebelum pukul 12. Dalam pukul 12 je tu lah tuan-tuan. Sampai-sampai pintu masjid, pintu pagar luar tu masih lagi terkunci. Jadi kami terpaksa tunggu tepi jalan. Dan saya ingat kami lah orang pertama sampai di masjid. Rupanya ada orang dah lebih awal daripada kami. Itu ada seorang hamba Allah yang betul-betul berdiri di tengah pagar, tengah pintu pagar, tanpa payung, tanpa apa tuan-tuan, berdiri tengah panas tu. Saya ingat mula-mula dia yang buka kunci. Sekali pesan buka kunci lama sangat. Rupanya dia pun tunggu kunci dibuka tuan-tuan. Dalam keadaan panas terik tuan-tuan, dia masih berdiri kat situ. Kami dalam kereta pun rasa bahang dah. Dia tak ada payung, tak apa, dia berdiri situ. Alhamdulillah, datanglah polis buka kunci pagar, dan kami pun nak masuk tu ditanya. Kami kata, tuan minta maaf ni, kami bukan ahli Korea sini, tak ada nama. Cuma boleh tak kami nak masuk solat Jumaat hari ni? Sebab saya dengar kat sini siapa yang datang awal boleh. Dia tengok kata okey boleh. Dia bagi nombor seorang satu tuan-tuan, nombor masuk masjid. Nak pastikan berapa orang dah yang dah masuk masjid. Kami tuan-tuan bila didapat nombor tuan-tuan, ya Allah, kita rasa syukur sangat tuan-tuan. Macam dapat nombor ekor tuan-tuan, macam awak dapat nombor ekor tuan-tuan. Nak kata Allah, ya Allah, seronoknya ya Allah tuan-tuan. Padahal nombor je tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan masuk lagi, kita kena melalui SOP cek suhu. Masa tu saya berdoa, ya Allah janganlah dia halau aku balik. Jadi masa tu ramai orang tuan-tuan datang. Waktu panjang ni, panas. Dan alhamdulillah lepas cek suhu semua boleh masuk. Kawan saya kata, Ustaz, kita solat Jumaat kali ni macam nak pergi berjihad dah Ustaz. Ya betul. Bukan main lagi, kita berdiri lama, beratur panjang tuan-tuan. Kawan saya seorang lagi kata, Ustaz, kita ni macam nak pergi kucup Hajar Aswad dah. Lama tuan-tuan. Masa itulah tuan-tuan kami pun dapat masuk masjid kali pertama. Dan tuan-tuan kita disunatkan bila masuk masjid, Nabi kata, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan kamu duduk kecuali kamu solat 2 rakaat. Dipanggil solat tahiyatul masjid. Jadi tuan-tuan, sebelum saya solat tuan-tuan, saya perhatikan ada seorang hamba Allah yang datang awal tadi di depan saya.
Dia takbir Allahu Akbar, tiba-tiba terdengar suara dia macam menangis. Seolah-olah dia macam menangis, bunyi macam orang sesema, macam dekat hidung. Saya yakin, saya rasa mungkin kot dia sesema. Sebab tadi duduk tengah panas tadi tak, tiba-tiba masuk masjid sejuk beku, tuan-tuan tak? Mungkin sesema. Ternyata sangkaan saya tak betul. Masa dia sujud, tuan-tuan, bila dia sujud tu, ternyata orang ni, tuan-tuan, bukan sesema, tetapi memang dia menangis. Menangis teresak-esak sampai tubuh paling bergerak-gerak, tuan-tuan. Nak kata kuatnya dia menangis, tuan-tuan. Ketika itu juga, tuan-tuan, timbul perasaan saya, kata, ya Allah, hamba ni, tuan-tuan, dia bukan menangis bukan kerana apa, tetapi kerana bersyukur dengan nikmat Allah. Saya sangka, tuan-tuan, orang ini kata apa dia menangis ketika itu seolah-olah dia kata, ya Allah, terima kasih ya Allah, bersyukurnya aku ya Allah, engkau masih lagi menjemput aku datang ke rumahmu ya Allah, yang mana dah lama aku tak dapat datang ya Allah. Dia menangis lama, tuan-tuan, sampai dengar suara dia menangis, sampai nampak tubuhnya bergoyang-goyang, tuan-tuan, dia menangis. Ya Allah, seolah-olah, tuan-tuan, seorang kanak-kanak, seorang anak yang dah lama tak jumpa ibu dia, lalu dapat peluk ibu dia, tuan-tuan. Dia kata, ibu rindunya kat ibu, tuan-tuan, dia menangis. Hamba tadi macam tu lah, tuan-tuan. Selesai solat semua, tuan-tuan, saya pun cerita kat kawan saya. Lepas tu saya cerita kat kawan saya. Saya kata, tadi masa Jumaat tadi, anak nampak orang ni menangis, ya Allah, seronok nampak dia menangis, mengadu kepada Allah, berterima kasih kepada Allah kerana dapat masuk masjid tadi. Kawan saya, tuan-tuan, dia kata, Ustaz, bukan dia seorang yang menangis, Ustaz. Saya hari Jumaat tadi pun sama. Dia kata, masa takbiratul ihram solat sunat tadi, Allahu Akbar, tak tahu tiba-tiba datang daripada mana air matanya mengalir, mencurah-curah. Dia kata, ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur ya Allah, engkau masih lagi mengizinkan aku datang ke rumahmu ya Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Malah kawan saya seorang kata, saya pun sama, Ustaz, masa tadi menangis, Ustaz. Tuan-tuan, ketika itu baru saya teringat satu hadis. Betul lah Nabi sebut, tuan-tuan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillah illa zillu au kama qala. Nabi kata 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari akhirat, yang mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungannya sahaja. Salah satu golongan tadi, tuan-tuan, Nabi sebut seorang lelaki yang mana hatinya terikat dengan masjid. Tuan-tuan, baru 3 bulan lebih, tuan-tuan, masjid ditutup. Dia rasa rindu, tuan-tuan. Bila dapat, tuan-tuan, dia menangis, tuan-tuan, depan Allah pula. Ya Allah, patutlah, tuan-tuan, Nabi kata orang ini memang layak mendapat naungan Allah. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dia rindu rumah Allah. Rupanya, tuan-tuan, selama ini kita rasa tenang, kita rasa bahagia, bukan disebabkan kita kaya sangat, bukan disebabkan kita harta banyak sangat, bukan disebabkan kita sihat sangat. Rupanya kebahagiaan yang kita kecapi selama ini, tuan-tuan, berpunca datangnya daripada rumah Allah. Lalu kita bawa kebahagiaan ini ke rumah kita. Kenapa saya buat macam tu, tuan? Kenapa saya kata macam tu? Bila masjid ditutup selama beberapa bulan, tuan-tuan, kita rasa gelisah, tuan-tuan. Kita rasa tak tentu arah, tuan-tuan. Kita rasa stres. Kenapa tak tahu? Makan cukup, lebih pada cukup, tuan-tuan. Kebanyakan orang masa PKP baru kilonya bertambah, tuan-tuan. Betul tak? Lebih cukup, lebih tidur, tak perlu datang ke masjid, tak perlu berjalan, tak. Duduk kat rumah, tuan-tuan. Dia rasa gelisah, tuan-tuan. Dia rasa tak bahagia. Rupanya, tuan-tuan, kebahagiaan itu datangnya daripada rumah Allah. Sebab itu Nabi kata orang ini mendapat naungan Allah. Masya Allah. Bila Allah uji kita beberapa bulan, tuan-tuan, kita baru tahu, ya Allah, nikmatnya berada di rumah Allah. Sampai ni, tuan-tuan, kita rasa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dapat balik masuk masjid, ya Allah, tuan-tuan. Tetapi ada orang juga sebaliknya, dia ambil peluang yang ada ini. Dia tak nak datang solat Jumaat, dia tak nak datang solat jemaah. Dia kata, aku tak ada nama. Memang tak ada nama, dia tak pernah daftar, memang nak ada nama. Macam mana? Ada, tuan-tuan. Malah dia rasa bangga pula. Dia kata, yang alhamdulillah abang tak ada dalam list, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Rupanya biasanya hari Jumaat mesti dia bergaduh dengan isteri dia. Dia kata, bang ni hari Jumaat ni bang dah pukul 1 lebih dah ni, pergilah masjid. Jumaat ke, tuan-tuan? Macam tu lah dia. Bila PKP, tuan-tuan, dia rasa seronok, tuan-tuan. Tak perlu bergaduh dengan isteri ni lagi. Allah, na'udzubillah.
Jadi tuan-tuan, Nabi kata orang ini mendapat naungan Allah pada hari akhirat kelak. Masya Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi kata orang mukmin ini yang aku rasa bangga luar biasa ini, bila dia dapat suatu nikmat dia bersyukur, kana khairan lah, itu baik baginya. Kenapa tuan-tuan? Allah sebut dalam satu ayat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sebut tuan-tuan, Allah berfirman, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, nescaya aku tambahkan lagi nikmat tersebut kepada kalian. La in kafartum, sekiranya kamu kufur dengan nikmat aku, inna adzabi lasyadid, ingat sesungguhnya azab aku amat-amatlah pedih. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, orang beriman bila dia dapat nikmat dia bersyukur, dia tak sombong, dia tak belagak. Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut lagi, wa in asabathu darra sabara, dan apabila dia ditimpa suatu musibah, dia buat apa tuan-tuan? Orang beriman dia sabar. Dia sabar. Kenapa tuan-tuan saya bawa hadis ini untuk kita kongsi bersama? Hari ini tuan-tuan, semua orang diuji. Bukan kita seorang, bukan saudara mara kita, tetapi seluruh dunia hari ini diuji dengan suatu penyakit yang sampai hari ini belum ada ubat. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman dia ada cara penyelesaian dia, cara mendapat pahala melalui ujian tadi. Itu suatu musibah, tak kira musibah apa sekalipun, orang beriman sabar, dia bersabar. Apa maksud sabar tuan-tuan? Nanti kita bincang lebih halus, lebih detail tuan-tuan. Cuma malam ini saya nak sebut sabar itu senang mudah kita faham. Kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Dalam waktu yang sama kita cuba cari jalan penyelesaian. Macam hari ni tuan-tuan, kita sabar tuan-tuan. Kita tak suka SOP sekarang ni. Tak? Siapa suka tuan-tuan nak masuk bukit berjam-jam, dah sampai nak masuk tiba-tiba batuk pula tuan-tuan, kena halau keluar tuan-tuan. Saya kata paling stres tuan-tuan ni orang yang ada resdung. Ada resdung tuan-tuan, dia beratur panjang nak masuk-masuk, hacing depan orang tuan-tuan, memang kena halau padahal dia resdung. Jadi tuan-tuan, semua tak suka. Tetapi orang beriman dia buat apa? Iaitu dia sabar. Sebab itu sahabat tuan-tuan menerima ketentuan ini dengan hati yang lapang, dalam waktu yang sama cuba cari jalan penyelesaian. Maknanya contohnya kita mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan, bila sebut sabar bukan senang, bukan mudah. Mudah nak disebut, mudah nak dilafazkan, tetapi nak mempraktikkan sabar dalam kehidupan kita tuan-tuan bukannya senang. Sebab itu pahalanya cukup luar biasa. Itu Nabi kata siapa yang sabar dengan ujian tadi tuan-tuan, dia sabar, fakana khairallah, maka dia mendapat kebaikan bagi dia. Allahu akbar. Apa kebaikan dia tuan-tuan? Nabi sebut dalam satu hadis lain, Nabi kata apa tuan-tuan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma yazalu al-bala'. Nabi sebut tuan-tuan, bala itu sentiasa ada saja pada orang mukmin dan mukminah. Maknanya pada orang Islam, orang mukmin, orang beriman lelaki dan perempuan. Tuan-tuan, Nabi sebut bala, ma yazalul bala. Dalam bahasa Arab al-bala, alif lam ba lam alif hamzah, al-bala. Kita terjemah bala-bala. Apa maksud bala tuan-tuan? Rupanya kalau kita buka lagi pandangan ulama tuan-tuan, dia kata al-bala bermakna, dia kata al-ikhtibaru sawa'un kana dzalika bil khair am bisyarr. Dia kata bala-bala itu maknanya adalah ujian, ikhtibar, ujian. Ujian itu sama ada dia berbentuk kesenangan, kebaikan, ataupun berbentuk kesusahan, kepayahan. Maknanya tuan-tuan, bila sebut bala itu dia ada dua makna. Dia kata bala itu adalah ujian yang mana ujian itu sama ada berbentuk kebaikan, berbentuk kenikmatan, ataupun sebaliknya. Maknanya kita sihat pun itu sebagai bala, kita harta banyak pun bala, miskin pun bala, dipanggil bala. Bala itu ujian. Jadi nak cerita, Nabi kata sentiasa saja ada bala ini, ada ujian tadi. Sampai bila tuan-tuan? Iaitu sampai bila kita diuji. Nabi sebut dalam hadis ini,
Hatta yalqallaha ta'ala. Kita diuji tuan-tuan sampai kita bertemu dengan Allah, sampai kita meninggal. Nabi sebut. Sebab itu tuan-tuan kita fikir balik, betul lah ya Allah. Masa kecil tuan-tuan kita diuji lain cara dia. Itu masa kecil tuan-tuan kita nak main bola tak boleh, nak bebas tak boleh. Nak main bola syok sikit, ayah kita pegang dan rotan datang. Aku dah cakap berapa kali dah. Nak main bola boleh, jangan balik selepas azan, balik sebelum azan tu lah. Kita pun marah, nanti aku besar, nanti aku duduk luar daripada mak ayah aku nak main puas-puas. Bila kita dah besar tuan-tuan, tak sempat nak main bola pula. Masa bujang tuan-tuan, ujian lain pula, cari calon tu lah. Dah jumpa cantik dah seorang gadis, semua dah sesuai dengan kita, mak bapak dia pula tak suka kita tuan-tuan. Jenuh ke dah. Ataupun dah jumpa dah tuan-tuan, seorang mak mertua, seorang ayah mertua tu dah, pak cik tu dah suka kita, mak tu dah suka, mak cik tu dah suka kita, tiba-tiba anak dia pula tak suka kita tuan-tuan. Ujian pula. Bila dah dapat calon dah akhir, ada lagi ujian tuan-tuan, tak habis. Sebab itu Nabi kata hatta yalqallaha ta'ala. Semua tadi ujian dan kita sabar. Tuan-tuan, saya nak sebut dalam hadis ini, Nabi sebut akhir hadis tadi, Nabi kata wa ma alaihi khati'ah. Apabila dia diuji dan bersabar dengan ujian tadi tuan-tuan, bila dia bertemu dengan Allah, wa ma alaihi khati'ah, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan suci, bersih daripada dosa tadi. Mana dosanya? Dosanya telah dihapus oleh Allah melalui sabar, melalui ujian yang Allah uji tadi dan dia sabar tadi. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi kata, apabila dia mendapat suatu musibah, sabara fakana khairan lah. Dia sabar dan itu adalah kebaikan baginya. Itu baik baginya. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab Allah hapuskan dosanya bila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, sabar bukan senang. Sabar memerlukan jiwa yang kental, jiwa yang kuat tuan-tuan. Bila sebut sabar tuan-tuan, baru-baru kita diuji masa PKP mula-mula tuan-tuan. Kita ingat kita diuji tuan-tuan, hebat sangat dah. Rupanya tuan-tuan, bila kita buka pintu rumah, buka jendela rumah kita, ramai lagi yang Allah uji lebih berat daripada kita. Baik, saya ada dua cerita, kelas 4 kita cerita malam ni. Yang pertama, masa PKP baru ni tuan-tuan, saya masa tu tuan-tuan, saya tengah buat kerja. Saya tengah buat kerja saya, walaupun kita tak boleh pergi kerja, tetapi kita kerja daripada rumah. Waktu pagi tu saya dah buka laptop saya, buat kerja saya. Tiba-tiba terdengar ada orang bagi salam. Waktu PKP tu tuan-tuan, saya pun malas nak layan. Saya suruh anak saya paling besar tu baru darjah 3, kecil lagi. Saya kata, Zakwan, cuba Zakwan pergi tengok, buka pintu tengok, Abi dengar orang bagi salam dah. Cuba awak pergi tengok, cuba kamu pergi tengok. Yalah, takut apa orang nak datang bagi sumbangan ke apa lah. Dia pun buka pintu, tiba-tiba orang tadi tuan-tuan bila nampak kepala anak saya, dia terus dia kata, ni rumah ustaz ke? Anak saya bila dengar ustaz tuan-tuan, dia terus lari ke arah saya, kata, Abi, ada orang cari Abi lah. Saya tanya dia, siapa Zakwan? Tak tahu, Zakwan tak kenal, tapi dia kata ni rumah ustaz ke? Lah. Saya kata siapa pula? Saya terpaksa tutup laptop saya, tutup apa, saya pergi keluar saja. Dia bagi salam, saya pun jawab salam. Rupanya ada 2 wanita tua, 2 orang perempuan tua yang naik motor buruk bagi salam. Saya pun jawab salam. Lalu dia kata, ni rumah ustaz ke? Itu soalan pertama dia. Saya kata, ya betul lah, saya lah ustaz. Ya makcik, saya tanya dia. Alhamdulillah, disebut dengan kawan dia, cakap, Alhamdulillah akhirnya kita jumpa juga rumah ustaz. Saya pun tanya, ya makcik, ada apa-apa ke? Dia kata, ustaz, betul kan semalam ustaz ada pergi kampung kami, bawa sumbangan, bawa beras, bawa sardin, bawa susu, bawa minyak semua. Saya terkejut tuan-tuan. Setahu saya dah 2 minggu saya tak keluar rumah. Sebab masa tu memang tak boleh keluar rumah, kecuali kita ada hal mustahak saja. Isteri saya lagi pandang saya terus, bila masa abang keluar? Anak saya kata, Mai, mana ada Abi keluar? Saya kata, makcik, minta maaf makcik salah rumah ni. Memang rumah ni rumah ustaz, tapi makcik kata saya semalam keluar bagi sumbangan. Saya salah besar tu. Yang pertama sekali, dah 2 minggu saya tak keluar. Yang kedua, kata bawa sumbangan pula. Kita pun tuan-tuan cukup-cukup makan tuan-tuan, tak? Cukup-cukup makan saja. Bukan macam Ibik Liu lah, bolehlah handle tu, bawa terus troli dia lah, lori dia.
Dia kata, tak ni rumah ustaz. Orang kata, tak makcik, salah. Saya tak keluar tanyalah isteri saya, tanya anak saya. Tak, dia pun tak. Saya kata tak. Dia kata, ya ustaz. Saya kata tak. Lama tuan-tuan. Dia nampak saya banyak kali menafikan. Dia bagi tahu kawan, dia kata, kita ni salah rumah ni. Akhir sekali kata, ustaz, tak apalah ustaz ya, kami minta maaf lah ganggu ustaz, mungkin kami salah rumah kot. Dia pun nak start motor dia tuan-tuan. Saya masa terdetik tuan-tuan nak tanya dia, jajak makcik, ada apa yang makcik? Lalu kata, ustaz, semalam jiran kami bagi tahu ustaz pergi kampung kami bawa sumbangan, bawa beras, bawa sardin. Kebetulan saya dengan kawan ni, kami ni tak ada masa tu, balik-balik ustaz dah balik dah. Jadi kawan jiran kami bagi tahu, kata ustaz bawa sumbangan ni. Sebab itu pagi ni kami datang pagi-pagi nak tanya orang mana rumah ustaz. Orang tunjuk rumah ni, kami nak datang tanya ada lagi tak sumbangan tu ustaz. Kami tak nak apa ustaz, kami nak beras saja. Rumah kami langsung tak ada beras, duit pun tak ada. Allah tuan-tuan, saya kata ya Allah, sampai beras tak ada tuan-tuan. Sebab itu kami datang tuan-tuan. Dia kata, kami datang ustaz. Saya kata, ya Allah, mereka datang tuan-tuan bukan salah rumah. Betul lah tuan-tuan, dia tahu ni ustaz ni ada lebih sikit rumah beras ni lah. Saya kata, jap makcik, betul lah rumah ni tak salah ni rumah, betul lah. Jap makcik tu, jap saya pergi cari beras saya tuan-tuan, bagi seorang satu, ambil sardin apa yang ada bergula tuan-tuan bagi. Tuan-tuan, apa yang terjadi tuan-tuan? Bila diterima sumbangan tadi, terus dia terduduk menangis, duduk orang tuan-tuan, menangis terduduk sampai menangis kuat tuan-tuan. Ya Allah, kuat tak kuat tuan-tuan? Bayangkan tudung yang dipakai tadi dilap dengan air mata, basah habis tudung. Akhir sekali saya hulur duit pula, sebab bagi beras tuan-tuan, tak ada duit nak beli ikan, tak ada nak beli lauk, nak makan apa. Saya kata, makcik, terimalah duit ni, insya-Allah. Tuan-tuan dia buat apa tuan-tuan? Ustaz, cukuplah ustaz. Tak apalah ustaz, kami nak beras saja ustaz. Allah tuan-tuan, saya kata, ya Allah, kita ingat kita dah besar sangat Allah uji. Rupanya tuan-tuan, bila kita buka pintu rumah kita, buka jendela rumah kita, ya Allah, lebih dahsyat orang luar diuji tuan-tuan. Dan itu masa PKP tuan-tuan. Dan isteri saya pun nak menangis bersama dengan mereka. Lama tuan-tuan, lama dia menangis. Akhir sekali sebelum dia pergi, kata, ustaz, minta maaf ustaz, makcik dah tua, dah lama hidup. Makcik pun pernah melalui hidup jalan-jalan susah, dia kata, tapi tak rasa susah macam hari ni ustaz. Dia kata, Allahu Akbar, taklah sampai datang rumah orang minta sumbangan, tak ada ustaz. Ni pun datang-datang silap rumah pula, dia kata. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu satu kisah tuan-tuan. Jadi nak cerita bahawasanya tuan-tuan, kita ingat kita dah hebat dah, Allah uji. Kita diuji apa tuan-tuan? Kita rasa stres, bosan, boring, tak tahu nak makan apa dah. Pizza dah setiap hari makan dah lah. Dia orang yang tukang bawa food panda pun dah kenal kita dah. Ji, tak makan pizza dah ke Ji? Oi, saya tak makan dah, bosan sangat dah. Nak makan KFC pula. Maka saya dah bosan sangat, tak tahu nak makan apa. Lembu, daging semua dah makan. Rupanya stres sebab tak tahu nak makan apa tuan-tuan. Orang jiran kita tuan-tuan bukan tak tahu nak makan apa, tak tahu nak masak pakai apa. Beras tak ada, apa tak ada. Allahu Akbar. Sebab itu Nabi kata, orang beriman, inna asabahu darra, apabila dia diuji dengan suatu musibah, dia bersabar, dan itu adalah baik baginya. Loceng pun berbunyi tuan-tuan, saya rasa terpaksa berhenti sebab SOP baru. Jadi sebagai akhir sekali tuan-tuan, satu saya ingatkan, seorang beriman itu imannya akan lahir yang tulen, yang ikhlas apabila dia berhadapan dengan ujian. Bila berhadapan dia sahabat tuan-tuan, memang ternyata orang ini imannya mantap. Sebaliknya kalau dia beriman Allah uji sesikit, dia dah mula bersangka buruk dengan Allah. Iman orang ini umpama, ulama kata, umpama iman orang munafik. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.